102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alaikum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan sepenuhnya. Daripada apa yang disebutkan secara kias di atas bahawa nama Kisra tersebut ialah Khusrau Fardi. Dia ialah yang mengoyak-ngoyakkan surat baginda sallallahu alaihi wasallam secara menghina serta menyakitinya. Dan anaknya Syiruyah telah jatuh cinta terhadap ibu tirinya. Anak dia pula tu, dan membunuh bapa dia dibunuh. Itu balasan Allah Taala. Kemudian si bapa yang telah mencium hal ini telah mengisi racun di dalam botol dan melabelkan pada botol tersebut sebagai obat perangsang syahwat. Rupa ni nak bunuh kawan tu, dan menyimpannya dalam peti. Kemudian Syiruyah memikirkan sebagai obat yang baik, lantas dia meminum dan mati akibat daripadanya. Selepas itu takhta kerajaan Parsi bertukar tangan bagi itu pantas sehingga 14 orang termasuk seorang atau 2 orang wanita yang menaiki takhta sampai ke zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka runtuhlah kerajaannya yang tertua dan terkuat itu di tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian semasa keadaan kerajaan Parsi menurun begitu pantas sampai ke zaman wanita memegang tampuk pemerintahan Iran lama, di mana Rasulullah SAW pun mengulas negara yang meletakkan hal ehwalnya kepada wanita tidak akan berjaya. Kalau letakkan pemimpin atas tu perempuan, jawab dia tak ada kejayaan. Ada negara-negara letak orang perempuan macam tak ada orang lelaki lah. Dan surat yang dihantar kepada penguasa Bizantium mana Bizantin, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi mengasihani, daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hamba dan pesuruh Allah kepada Maharaja Heraklas, Raja Bizantin, sejahtera ke atas mereka yang menerima hidayah selepas memuji Allah. Maka aku mengajak kamu kepada kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kamu terima Islam, kamu akan sejahtera. Maknanya apa? Dakwah Rasulullah SAW ni bukan pada orang kampung ni, sampai kepada pemimpin penguasa. Akan mengurniakan pahala yang berganda kepada kamu. Sebaliknya, jika kamu berpaling dari seruan ini, kamu tak menerima kesalahan pengampu kamu yang menjadi penyokong-penyokong akan ditimpakan ke atasmu. Kau tak pergi kau tak pergi yang lain bahawa kamu pun kau tanggung. Itu maksud ini. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami, iaitulah kalimat tauhid, agar kita tidak menyembah selain daripada Ta'ala. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah nak mudah illallah, bahawa kita tak sembah melainkan Allah, dan tidak mempersekutu, tidak mensyirikkan sesuatu kepadanya, atau menjadikan salah seorang daripada kita sebagai Tuhan. Itu maknanya kebersihan tauhid yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah daripada seruan itu, ahli kitab itu tidak mau percaya. Maka wahai orang-orang Islam, beritahulah kepada mereka supaya menjadi saksi bahawa kita adalah orang-orang Islam, yakni kami mengisytiharkan kepercayaan kami, akidah kami secara terbuka, dan sekarang kamu bebas melakukan apa sahaja. Kemudian Maharaja Bizantin menyimpan surat Nabi SAW dengan penuh hormat. Maka terselamatlah kerajaannya daripada kebinasaan, tetapi kerana takut kehilangan kekuasaannya, ia enggan menerima kepercayaan tersebut. Ia enggan menukar akidah yang fasidah kepada akidah yang betul, yang hakikah. Kemudian surat ketiga yang dinyatakan dalam hadis ini telah diutuskan kepada Maharaja Habsyah. Sebahagian ulama berkata beliau memeluk Islam selepas menerima surat tersebut.
dan meninggal dunia semasa Rasulullah SAW masih hidup. Dan surat serupa juga telah dihantar kepada penggantinya, tapi tidak diketahui sama ada beliau memeluk atau Islam atau tidak. Iaitu Raja Habsyah. Ini kesan dia menerima daripada dakwah 12 orang, ya, ia telah menjadi sebagai orang yang beriman kepada Nabi Isa AS, mengulangkan Hawariyin. Kesan tu mana dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sebelum sempat dia berjumpa baginda, dia telah meninggal, dan Rasulullah menyembayangkan jenazah dia secara gaib yang pertama sekali. Mana sembahyang gaib yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kepada Raja Habsyah yang beriman, tapi dia tak sempat berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyertaan surat itu telah dibuktikan kepada kitab-kitab hadis, daripada kitab-kitab hadis dan juga buku-buku sirah, buku sejarah, dan keterangan yang lebih lanjut boleh didapati lebih lagi mengenainya lah, atau di antara sedikit berhubungan dengan perkara itu. Kemudian penjelasan yang seperlunya, pertama-tama orang bukan Islam hendaklah didakwah. Mana kita pastikan mesej Islam itu sampai terlebih dahulu ke arah iman sebelum mengisytiharkan jihad, ya, atau cara di Islam bukan agama yang ganas sebagaimana yang disifatkan oleh pengganas, ya. Dia pengganas, dia kata orang pula ganas, ya. Tu orang kafir laknat. Kafir laknatullah, dia kata Islam ganas, padahal dia bapak ganas, kan. Padahal hadis Nabi kata apa? La tatamannau liqa al-adu fa iza laqitumuhum fasbutu. Kamu jangan bercita-cita nak berjumpa musuh. Ya, dah lama tak perang lah, tangan pun dah gatal. Bila nak perang? Berperang dia cabut lari dulu. Jangan macam tu Nabi kata. La tatamannau. Kamu jangan bercita-cita bila nak perang. Bila nak perang, udah tak tahan nak sebat kepala dia, kan. Dia pegang kau jangan. Islam kau agama ganas. Ya, jangan bercita. Tapi fa iza laqitumuhum fasbutu. Kalau ada bertemu kau pun jangan lari, Nabi kata. Ya, kena tetap. Dosa besar bila mereka lagi di medan jihad. Dan yang kedua, jikalau surat ditulis untuk dihantar kepada ketua-ketua orang bukan Islam, maka hukumnya harus mana jaiz kita hantar dan dakwah dia supaya mereka memeluk Islam. Ya, saya ingat tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid Al-Alim Muallamah wali besar tadi. Kita ikut dia pergi ceramah satu kampung. Kebetulan di kampung tu turun-turun dia dekat surau tu ada kedai Cina. Dia turun masuk kedai Cina tu. Tahu ke bila lu mau masuk Islam dia. Tu kalam pertama dia. Ya, mana kurang-kurang pun kita sudah mengajak dia kepada Islam. Ya, mungkin orang kampung tu 10 tahun dia itu tak pernah keluar kalam tu. Bila kau nak masuk Islam ada ong dia tu. Muallim pun cakap itu. Masuk Islam lah ada ong dia tu, kan. Bermakna sekurang-kurang mesej dia sudah sampai mengajak kepada agama Allah Ta'ala. Tu Muallim Tuan Guru Haji Abdul Wahid Allah Ta'ala angkat martabat dia tinggi kan. Dan ketiga, dosa meletakkan rakyat ke jalan yang salah. Ya. Sebab tu dalam Quran kata apa? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang diberi mandat untuk memimpin sebuah negara, pertama sekali dia kena arah dirikan sembahyang. Itu maksudnya. Maknanya pemimpin dia mesti bawa manusia itu ke jalan Allah Ta'ala. Jangan disesatkan orang daripada jalan Tuhan. Ya. Ni tak ada dia memimpin, dia kerja bercakap je. Cari saja macam mana kekalkan kuasa. Macam mana nak tipu orang, kan? Macam mana dapat macam-macam lah kepala dia lain. Sebab apa? Mereka merasakan amanah itu satu peluang untuk mengaup, ya, keseleraan nafsu mereka. Bukan dipandang itu amanah, akan dipersoalkan di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat. Yang ketiga, meletakkan rakyat ke jalan yang salah juga tertanggungjawab pada pundak, mana kepada pundak pemerintah, kepada batang leher dia di akhirat. Jadi maknanya lagi besar jawatan dipegang, lagi besar dia nak bersoal jawab di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Yang keempat, Rasulullah SAW telah dihantar sebagai Rasul kepada seluruh dunia, seluruh umat. Ya, bahkan Nabi penutup segala Nabi dan Rasul. Dan kelima,
azab dan bala ditimpakan segera kerana menghina dan merendah serta memomokkan para nabi. Ya, dan banyak berlaku kita lihat bila mereka melakukan perkara itu, mereka diazab oleh Allah Ta'ala daripada seluruh cerita sirah para nabi rasul. Ada yang diangkat, dihempas, ada dibenam dalam laut, ada diubah rupa jadi binatang khinzir, ya, macam-macam. Semua ada disebut dengan jelas dan terang dalam Al-Quran apabila mereka menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para nabi rasul pilihan. Ada yang pergi kes, ada yang lewat, ikut, adalah, ya, Tuhan letak macam-macam balasan. Yang bayar kes terus pun ada, ya. Nabi Isa, Nabi Musa kita tengok habis, tenggelam habis semua kan. Dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan habis, tergapung bangkai di dalam laut. Kemudian cincin yang ada nama Allah, makro dibawa ke tandas. Satu lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-khala naza'a khatamah. Rasulullah SAW menanggalkan cincin dia. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah nabi iza dakhala al-khala, bila Nabi masuk kepada tandas, naza'a khatamahu, ia menuncut membuka akan cincin dia, ya. Sebab cincin Nabi itu ada kalimah Allah Muhammad Rasulullah, ya. Maknanya kalimah-kalimah itu nak dijaga, jangan dimasukkan tempat yang tidak segianya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma salli wa inna khaira kulluhu bi anta min alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya.